Bah! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Mwah. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noh. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, masa korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah like, comment, share, subscribe dan sebagainya dekat channel aku. Dan aku nak pesan kat korang, jangan lupa untuk follow all of my social media dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa subscribe. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, aku nak ucap sekali lagi, korang kena tekan link yang ada dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan yang aku dah pin, korang tekan download, buat account ataupun register account, hantar screenshot yang korang dah buat account ke Instagram aku, dan nanti aku akan hantar dekat korang link group WhatsApp Ikmal Nations. Dan kepada korang yang nak skin ML ataupun nak Diamond Mobile Legends, korang boleh tekan juga link tu, download, screenshot, hantar dekat DM Instagram aku, dan nanti aku akan pilih beberapa orang untuk aku bagi hadiah. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku tak paksa, tapi kalau korang boleh tolong, Alhamdulillah. Okay guys, pada konten-konten yang lepas, aku ada buat cerita kisah seram berdasarkan kisah fans nak dijadikan cerita macam tu. So memang dapat sambutan Alhamdulillah, sebab ramai gila yang hantar cerita seram. InsyaAllah untuk konten yang akan datang juga aku akan buat lagi kisah seram daripada fans ni. So korang jangan lupa untuk hantarkan kisah seram ringkas korang dekat DM Instagram aku, ikmalnoh_. Nanti aku akan baca, aku akan pilih beberapa orang dan aku akan ceritakan cerita seram korang dekat konten YouTube aku. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan untuk konten yang akan datang juga, aku nak bagi clue kepada korang, aku akan buat video gaming Mobile Legends dengan fans-fans aku dekat Mobile Legends. So kalau korang terpilih main dengan aku dekat Mobile Legends, aku akan masukkan dalam YouTube aku. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, tanpa basa-basi, jomlah kita pergi kepada tentatif kita pada hari ni, iaitu cerita seram. Okay, hari tu aku dah buat live TikTok lagi dekat TikTok. Aku cerita beberapa cerita seram. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, diorang suruh aku cerita balik dekat YouTube. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, tanpa basa-basi, jomlah kita cerita-cerita seram kita yang tak berapa nak seram ni pada hari ni. Nak dijadikan ceritanya, buat apa? Tutuplah lampu. Okay guys, lampu dah pun ditutup. So jom kita mulakan cerita seram kita yang tak berapa nak seram pada malam ni. Okay, yang pertama bertajuk radio. Okay, radio ni cerita dia mula macam ni. Ni bukan aku yang mengalami, ini bapa saudara aku Okay, dulu bapa saudara aku seorang penyampai radio. Dekat saluran radio tut, aku tak boleh bagi tahulah apa benda radionya, sebab nanti kan jadi kontroversi. Nak dijadikan ceritanya macam ni. Okay, dulu dia bekerja dengan syarikat radio, maksudnya jadi penyiar radio lah. Maksudnya macam, halo, anda bersama saya ada radio gini-gini. Okay, maksudnya di dalam konti radio. Nak dijadikan ceritanya, dia macam bercakap dan orang dengar lah. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, ceritanya bermula macam ni. Waktu tu dia ada segmen malam. Okay, dia ada segmen radio malam, segmen macam romantik-romantik. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan nak dijadikan ceritanya, bila ada segmen, dia kena call dia punya pelanggan. Maksudnya ada orang yang mendengar, lepas tu orang tu call ataupun dia call orang tu. Nak dijadikan ceritanya untuk dapat call secara langsung dekat radio macam tu. Maksudnya dia call orang tu ataupun orang tu call dia, lepas tu dia jawab, dia macam, okay, ada apa-apa pesanan tak dekat ni untuk orang yang tersayang? Nak dijadikan cerita macam tu. Okay, ceritanya bermula macam ni. Waktu tu waktu malam, 12 tengah malam dia kata. Waktu tu segmen tengah malam, segmen cinta romantik. Nak dijadikan ceritanya. Esok tu raya. Okay, hari tu malam raya. Dia tak dapat balik ke kampung. Nak dijadikan ceritanya. So cerita dia bermula macam ni. Okay, waktu dia ada segmen tengah-tengah malam tu kan, dengan dia punya pelanggan tu. Lepas tu tiba-tiba dia dapat satu call daripada pendengar lah. Maksudnya pendengar tu nak call radio. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia suruh radio tu sampaikan pesanan dia kepada keluarga dia. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So dia dapat panggilan, dia pun angkat. Okay, lepas tu dia cakap sambil siaran langsung ni, "Hello, Assalamualaikum, anda daripada mana?" Gini, nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu waktu dia dah angkat call tu, dia cakap, perempuan yang angkat, dia cakap macam ni, "Saya nak bagi pesanan dekat keluarga tercinta. Semoga anda berada di tempat yang dirahmati oleh Allah." Dia cakap macam itulah, lebih kurang macam tu. Maksudnya dia nak cakap, dia nak doakan keluarga dia supaya berada di tempat-tempat orang yang beriman. Nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu yang bapa saudara aku ni pun cakap lah, keluarga anda berada di mana, negeri mana, daerah mana. Lepas tu yang orang tu cakap, keluarga saya berada di daerah gini-gini, negeri gini-gini. Lepas tu, okey, sekarang mereka tengah buat apa? Pak saudara aku cakap dengan perempuan tu dekat dalam call. Lepas tu perempuan tu cakap, mereka mati dalam kemalangan jalan raya, kereta meletup. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okey, bapa saudara aku pun macam,
Kenapa lo kepada saya? Kenapa lo kasih asal kau? Tak macam dia macam apa benda siap? Tadi cakap nak bagi pesanan dekat keluarga. Rupanya keluarga tu dah meninggal. Jadi kenapa kau nak bagi pesanan, nak dijadikan cerita macam tu? Lepas tu dia tanya perempuan tu. Dia tanya balik budak perempuan tu kan. Dia tanya bila kemalangan tu berlaku, mati dia macam mana, semua meninggal ke, nak dijadikan ceritanya. Dan orang budak perempuan tu pun cakap yes, semua meninggal, ahli keluarga dia meninggal. Lepas tu dia kata ahli keluarga ada berapa? Ada 5 orang. Ada 2 orang ibu bapa. Lepas tu abang dia, adik dia dan dia. Lepas tu bapak Zara aku tanya dia lagi. Bapak Zara aku tanya lagi, dia cakap macam ni. Datuk, semua meninggal ke? Ya, semua meninggal. Berapa orang yang meninggal? 5 orang yang meninggal. Lepas tu bapak Zara aku tanyalah, Datuk, yang awak call saya ni, awak ada dekat mana? Bukan awak meninggal sekali ke? Lepas tu nak dijadikan cerita, terus talian terputus. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Talian panggilan tu terus terputus. Tut! Dah tak ada apa-apa, nak dijadikan ceritanya orang yang call tadi terus hilang daripada radar. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So basically ceritanya macam ni. Orang yang call tadi, dia nak cakap, suruh penyampai dia tu memberi penyampaian kepada keluarga dia tu dekat rumah, supaya orang tu berada di dalam lindungan dan rahmat Allah, berada di dalam tempat-tempat orang beriman. Nak dijadikan cerita macam tu kan. Dia nak bagi pesanan lah sebab esoknya raya. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, perempuan yang call tu sebenarnya dia dah meninggal sekali dengan keluarga dia. Jadi persoalannya sekarang, bapak Zara aku cerita waktu tu, siapa yang call dia dan macam mana benda tu boleh berkomunikasi dengan dia melalui panggilan telefon. Nak dijadikan ceritanya. Begitulah nak dijadikan ceritanya. Aku pun tak tahulah cerita tu bapak Zara aku reka ke apa benda. Kata bapak Zara aku cerita benda tu dekat kita orang waktu malam raya tahun depan. Nak dijadikan ceritanya. Sebab raya tahun tu dia tak dapat balik ke kampung. Nak dijadikan ceritanya. So dia balik kampung raya tahun depan lah nak dijadikan ceritanya. So waktu tu aku kecil lagi lah. So kita orang dengar cerita, dan itu antara cerita yang paling seram yang pernah aku dengar, yang dia cerita. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so kita pergi kepada cerita kita, iaitu chapter kita yang kedua yang bertajuk asrama. Okay guys, pada konten-konten yang lepas aku ada cerita juga pasal asrama kan, nak dijadikan cerita yang macam tu. So asrama tu yang cerita-cerita lain lah. So yang ni aku nak cerita dekat korang. Waktu ni aku darjah 5. Okay, aku mula nasyid waktu tu darjah 5. Aku bernasyid mewakili sekolah pergi ke peringkat seterusnya, maksud daripada daerah ke negeri ke peringkat kebangsaan lah nak dijadikan ceritanya. So waktu tu aku menang daerah, so kita orang kena pergi ke peringkat negeri. Waktu tu aku masuk pertandingan nasyid, aku solo. So kalau solo, kebanyakannya memang akulah yang akan jadi ketua kumpulan nak dijadikan ceritanya. So apa-apa ustazah akan tugaskan aku untuk jaga kawan-kawan aku lah nak dijadikan ceritanya. So cerita dia macam ni. Waktu tu kita orang menang peringkat daerah dan kita orang kena pergi ke peringkat negeri. Maksudnya kita orang kena duduk di asrama nak dijadikan ceritanya, kena berkampung dekat asrama. Tapi bukan asrama dekat-dekat rumah kita orang bangok. Maksudnya dekat luar daripada daerah kita orang. Maksudnya sekarang aku daerah Kuantan, aku keluar daripada daerah aku pergi ke daerah lain, dan kita orang kena duduk dekat sekolah berasrama tu, kena berkampung selama 3 hari 2 malam dekat sini lah nak dijadikan ceritanya. So waktu tu aku darjah 5 tu, first time aku duduk asrama. Waktu tu first time aku duduk asrama. Lepas tu aku tak tahu apa-apa, memang tak tahu apa orang kata syarat-syarat dekat asrama lah, apa benda semua aku tak tahu. So waktu kita mula-mula datang tu, ustazah aku tugaskan aku sebagai ketua kumpulan kena jaga anak-anak buah ni. Maksud kena jaga ahli kumpulan aku. So macam biasa, kalau nasyid ada 10 orang, bukan semua-semua tu perangai macam malaikat. Bukan, tidak sama sekali. Mesti ada yang nakal nak dijadikan cerita. Perangai yang macam hamlau. Mesti ada perangai yang macam nakal-nakal gitu kan. So tak apa, itu biasa. Tapi memang ada yang nakal luar biasa lah nak dijadikan cerita yang macam tu. So ceritanya bermula macam ni. Waktu tu kita orang sampai dekat asrama tu pukul 12.30 hari. Maksudnya kita orang sampai dekat asrama tu tengah hari, terik, panas nak dijadikan ceritanya. Dan asrama tu, aku ingat asrama tu asrama batu. Rupanya aku tengok macam rumah kayu nak dijadikan ceritanya. Sangatlah panas pukul 12 tengah hari. Korang bayangkan asrama tu, asrama papan yang dibina menggunakan kayu. Bapak gila panas nak dijadikan cerita. Aku tak tahulah macam mana budak-budak yang belajar kat situ sekolah tu boleh duduk dekat asrama tu. Kesian sangat-sangat, memang panas. Okey, waktu tu aku macam terkejut. Memang ni ke asrama? Lepas tu memang dah lah panas. Lepas tu papan pula tu. So tak apa, aku tak kisah. Bila masuk-masuk je asrama tu, ada papan pula. Ada katil double decker. Katil double decker tu macam mana? Katil double decker tu dia macam katil 2 tingkat macam tu. So ada dekat bawah, ada dekat atas. Sebab kalau kat katil biasa, asrama biasa kan, dia biasanya katil yang single je, setingkat je. Kalau yang biasa dekat asrama yang aku pergi tu, katilnya double decker. Macam 1, 2, 3, 4 macam tu. Dia ada 2. Ahli kumpulan aku
ada 10 orang. Jadinya kita orang kena memerlukan 5 lagi katil. Maksudnya 2, 4, 6, 8, 10. Ada 5 katil untuk ahli kumpulan kita orang saja. So ada 2 lah nak dijadikan cerita macam tu. Dan aku dah cerita pada konten lepas, kalau aku duduk dekat mana-mana tempat, maksudnya aku tidur dekat tempat yang selain daripada rumah aku akan sakit perut lah, nak terberak lah, nak terkencing macam tu. So itu memang habit aku lah nak dijadikan ceritanya. Dan ceritanya macam ni. Warden bagi taklimat waktu tu. Dia kata korang kena tidur pukul 10, pukul 10.30 tutup lampu. Kalau pukul 11 tak tutup lampu lagi, aku tengok siap korang nak dijadikan ceritanya macam tu. So warden dah cakap macam tu lah, kena light off awal-awal, tak boleh buka lampu, lepas tu kena tidur awal. So aku sebagai ketua kumpulan, aku kena pastikan semua ahli kumpulan aku ni dah tidur lah nak dijadikan ceritanya. Nak dijadikan ceritanya macam aku cakap tadi, bukan semuanya baik, mesti ada perangai yang nakal gila bang. Tu nak dijadikan ceritanya mesti ada. Nak dijadikan ceritanya ada 4 orang waktu tu. Waktu tu malam pukul 10, aku tengok ada 4 orang lagi yang tak ada dekat katil. Aku sebagai ketua kumpulan, aku kena carilah ahli kumpulan aku tu nak dijadikan ceritanya. Lepas tu aku pun keluar daripada dom. Lepas tu aku cari kawan-kawan aku tu, mana tak jumpa nak dijadikan ceritanya. Rupa-rupanya korang tahu tak dekat mana? Diorang sebenarnya ada dekat dalam tandas, duduk dekat atas sinki. So tandas dekat asrama tu, kalau kita masuk, tandas dia dekat belakang pintu. Bila tandas dia tu dekat belakang pintu, kita takkan nampak diorang ada dekat sinki tu. Sebab sinki tu pun ada dekat belakang pintu lah nak dijadikan ceritanya. So kalau kita lalu je depan pintu tu, kita takkan nampak sinki, kita takkan nampak jamban dan tandas dan lain-lain. Cuma nampak pintu saja. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu aku pusing satu bangunan tu, aku cari diorang tak jumpa-jumpa. Lepas tu warden nampak aku. Warden panggil aku, "Woi, sini." Dia marah aku, kenapa pula aku ada dekat luar nak dijadikan cerita macam tu. Aku reda. Aku cakap lah kat dia, saya nak cari ahli kumpulan saya. Lepas tu dia cakap, alasan. Lepas tu aku dah kena marah tu, aku memang rasa nak nangis. Gitu baru dah jam 5. Lepas tu kena marah pula dengan warden yang kita tak kenal. Kita tak kenal dia, dia tak kenal kita. Lepas tu dia marah kita, kau faham? Macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, aku pun kenalah cari ahli kumpulan aku tu. Cari. Aku dengar lah dia orang buka air dekat sinki. Lepas tu aku pun masuk tandas tu, aku marah dia orang. Aku cakap, cepatlah tidur. Ustazah pun dah cakap kena tidur awal. Lepas tu warden tak bagi kita muna mandi kat luar ni nak dijadikan ceritanya. Dia orang tak nak dengar cakap aku nak dijadikan ceritanya. Lepas dia orang cakap macam ni, kau pergilah tidur dulu, nanti kita orang masuk. Nak dijadikan ceritanya, aku pun nak malas nak bergaduh. Aku cakap, cepat sikit. Lepas tu masuk bilik nak dijadikan ceritanya. Aku pun masuk bilik. Aku nak tidur tu. Bila aku masuk bilik, aku sembang-sembang dengan kawan sebelah aku tu. Maksudnya kawan katil sebelah tu. Aku sembang-sembang. Lepas tu aku ada nampak lah, okay. Aku pusing ke belakang, ada dah 3 orang masuk. 3 orang masuk dekat katil. Maksudnya seorang lagi yang tak masuk. Aku tanya dia, weh, mana seorang lagi? Seorang yang tak masuk tu memang yang paling nakal. Na'udzubillah min zalik, memang sangat nakal. So aku tanya kawan dia tu, weh, mana ni? Kenapa tak masuk lagi? Lepas tu cakap, tadi dia kata dia nak masuk dah. Lepas tu aku pun keluarlah lagi dom. Waktu tu pukul 10.30 kan. Lepas tu aku keluar lagi dom. Aku cari dia. Nak cari dia dekat tandas pula. Memang tak jumpa. Nak dijadikan ceritanya tak jumpa. Lepas tu aku memang rasa nak terberak. Waktu tu memang aku nak terberak. Aku pun berak kencing. Lepas tu berak kencing, keluar pergi sinki basuh tangan. Lepas aku tengok ada budak yang nakal tu. Kawan aku yang nakal tu ada dekat luar tandas. Dekat luar tandas tu macam beranda, macam balcony tau. So dia ada dekat situ. Dia pandang aku. Lepas tu aku cakap, weh, jomlah masuk bilik. Lepas tu cakap, tak nak. Kenapa tak nak? Jomlah. Aku cakap kat dia, jomlah masuk bilik. Aku cakap kat dia, jomlah masuk bilik. Dia kata dia tak nak. Dia cakap macam sepatah-sepatah. Aku pun tak tahu kenapa dia pandang aku macam macam tu je dia pandang aku. Aku pun tak tahu kenapa dia pandang aku macam itulah. Lepas tu dia pandang aku macam tu. Lepas tu aku macam, cepatlah, masuklah. Nanti warden marah, ustazah marah, aku pula yang kena. Dia cakap tak nak. Lepas tu dia cakap apa benda tapi memang sepatah-sepatah je dia cakap. Lepas tu aku cakap, lantak engkau lah. Nanti kalau kau kena marah, kau punya pasal macam tu nak dijadikan ceritanya. Aku dah bengang lah sebab apa-apa mesti aku yang kena. Sebab aku sebagai ketua kumpulan, apa-apa aku yang kena. Lepas tu aku masuk je bilik, aku hiraukan dia. Lepas tu macam kalau dia kena marah dengan warden tu, dia punya pasal lah. Lepas tu aku pun masuk bilik. Lepas tu aku masuk bilik, aku tengok dia dah ada dekat katil. Dia dah ada dekat atas katil nak dijadikan ceritanya. Katil itu pun sebelah aku. Sebab katil aku ni dah berdeka dan dekat tengah. Jadi sebelah ni ada kawan, sebelah ni pun ada kawan. Yang kat sebelah ni, dia duduk sebelah aku macam tu. Betul-betul sebelah aku. Lepas tu atas dia tu ada kawan dia. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Nak dijadikan ceritanya bila aku masuk je bilik, aku nampak dia dah ada dekat katil. Jadi persoalannya sekarang tu, siapalah yang aku pergi tegur tu? Ya Allah, siapa yang aku pergi tegur tu? Itu je persoalan dia. Siapa yang aku tengah bercakap tu? Sebab waktu aku tengok muka dia dekat depan tandas tu, memang waktu tu muka dia pucat lesi. Aku tak tahu kenapa.
dia lapar ke, dia sakit perut ke, aku tak tahu. Tapi memang muka dia pucat waktu dekat depan tandas tu. Lepas tu bila aku masuk bilik, aku nampak dia dah ada dekat dalam bilik, dia dah ada dekat atas katil nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu aku tanya dia, "Weh, tadi engkau jumpa aku tak dekat depan tandas?" Lepas tu dia cakap, "Tak." Sebab bila waktu aku keluar nak pergi cari dia tu, dia nampak aku keluar, rupa-rupanya dia ada dekat tepi pintu. Lepas je aku keluar nak cari dia tu, dia dah masuk bilik nak dijadikan ceritanya. So nak dijadikan ceritanya, dengan siapa yang aku bercakap dekat depan tandas tu? Tu persoalan dia lah nak dijadikan ceritanya. Dan disebabkan tu juga aku takut nak duduk asrama waktu aku kecil. Disebabkan peristiwa tu, aku sumpah aku takut nak duduk asrama. Aku takut nak pergi tandas sorang-sorang. Sampai sebelum kalau aku duduk asrama, terpaksa duduk asrama, kalau ada pertandingan apa-apa, aku akan pesan dekat kawan-kawan aku, suruh dia orang teman aku kalau aku nak pergi tandas, nak dijadikan ceritanya macam tu. Sebab aku memang takut kalau aku jumpa benda lain lah nak dijadikan ceritanya macam tu. Itulah puncanya kenapa aku takut nak duduk asrama dulu. Okay guys, so chapter kita yang kedua yang bertajuk asrama tu dah pun habis. So kita pergi kepada chapter kita yang ketiga yang bertajuk hotel. Okay guys, hotel ni aku sendiri yang mengalami. Waktu tu aku nak balik kampung. Bukan nak balik kampung, waktu tu memang aku balik kampung untuk raya. Okay, biasanya waktu tu memang tak ada COVID. Waktu tu tak ada COVID. Waktu tu aku dah ajar berapa ke tingkatan berapa, tak silap aku lah. Waktu tu kita orang balik raya, tapi waktu rumah tu penuh. Rumah nenek aku penuh. Memang tak ada tempat nak tidur. Sebab bilik ada 3. Satu bilik Pak Zara aku, 2 lagi tu memang bilik tu memang kadang-kadang memang untuk anak dara, untuk kakak saudara aku nak tukar baju ke apa. So anak dara memang kena ada bilik. Dia orang tak boleh tidur kat luar nak dijadikan ceritanya. So ada beberapa keluarga yang kena mengalah untuk tidur di hotel nak dijadikan ceritanya macam tu. So untuk tahun tu, tahun pertama untuk aku dan keluarga kita orang ni kena tidur dekat hotel. Sebab tak ada tempat nak tidur. Dekat ruang tamu penuh, dekat bilik penuh. So dah tak ada tempat nak tidur, kita orang kena tidur dekat hotel nak dijadikan cerita macam tu. So kita orang sampai tu petang. So kita orang berbuka puasa dekat rumah nenek. Waktu tu dah buka puasa tu. Lepas tu lepas isyak dalam pukul 8.30, kita orang pun pergi ke hotel dekat pusat bandar. So rumah nenek aku ni memang dekat kampung, tapi dia tak jauh daripada pusat bandar lah. So kalau apa-apa kita boleh pergi ke bandar lah nak dijadikan ceritanya. So kalau dekat pusat bandar tu adalah hotel, tapi tak adalah hotel 5 bintang mongok. Dia macam hotel biasa-biasa je. So itu pun dah bersyukur lah, janji hotel dan janji kita dapat tidur nak dijadikan ceritanya. So 8.30 tu kita orang pergi hotel nak check in macam biasa. 8.30 malam kita orang naik hotel, check in. Okay, waktu tu kita orang duduk satu bilik saja sebab kita orang ada 5 orang ahli keluarga. Aku, abang aku, adik aku, mak aku, ayah aku. So kita ada 5 orang je. Jadi kita orang ambil satu bilik lah. Lagipun waktu tu aku kecil lagi nak dijadikan ceritanya. Waktu tu pukul 8.30. Sebab biasanya kalau malam raya kan kita main dengan saudara mara, makan-makan, cerita-cerita kan dekat malam-malam dekat rumah kampung pun. Lepas tu kita kan ada cakap-cakap, main bunga api. Tapi nak dijadikan ceritanya malam tu tak ada lah. Sebab aku duduk hotel, jadinya aku tak dapat buat lah aktiviti malam raya tu. Jadi sangatlah bosan nak dijadikan ceritanya. So apa-apa pun aku main macam WhatsApp ke, mesej-mesej je lah dengan saudara aku. Diorang buat apa. Esok pagi baru datang rumah nenek nak beraya, nak dijadikan ceritanya macam tu. Cerita dia mula macam ni. Waktu dia dah malam lah, memang dah malam. Lepas tu waktu tu kita tengok TV. Lepas tu semua dah tidur. Aku je tak tidur lagi. Waktu tu TV tu terbuka, aku tutup lah TV nak dijadikan cerita sebab semua dah tidur. Kan aku cakap aku memang ada habit, kalau aku tidur tempat lain daripada rumah aku, tiba-tiba memang aku akan sakit perut. Pukul 3 pagi lah aku akan nak terberak lah, semua tu. Memang macam tu habit aku nak dijadikan ceritanya. Lepas tu aku pun nak terberak. Aku pun pergilah masuk tandas. Waktu aku masuk tandas tu, sebelum aku nak masuk tandas tu, lepas tu aku tengok adik aku terbangun. Baby tu sebenarnya kita panggil dia baby sebab aku adik. Mak aku panggil adik. Bila mak aku panggil aku ni adik, yang bawah tu nak panggil apa? Jadi kita orang panggil dia baby sampai sekarang. Sekarang dia dah tingkatan 2. So aku still panggil dia baby. Keluarga still panggil dia baby. Nak dijadikan ceritanya macam ni. Waktu tu aku nak bangun nak pergi berak. Lepas tu tiba-tiba aku nampak adik aku. Dia bangun, duduk dekat kerusi. Dia buka TV, dia tengok TV. Lepas tu aku cakap, "B, tak ngantuk ke?" Lepas tu dia tak balas apa-apa. Dia tengok je TV tu. Dia still tengok TV. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, aku pun masuk je lah tandas. Aku berak, mandi apa semua. Lepas tu aku memang mandilah. Kalau waktu malam memang mandilah nak dijadikan cerita. Mandi, berak memang sama macam tu je. Kalau aku berak mesti mandi. Kalau mandi aku mesti berak sekali nak dijadikan ceritanya. So ceritanya macam ni. Waktu aku dah masuk tandas, aku berak ke mandi lah waktu tu. Mula-mula aku mandi dulu ke berak dulu, aku tak sure. Dalam proses nak mandi atau berak lah. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, aku dengar ada orang ketuk pintu bilik air. Lepas tu aku pun buka lah pintu tu. Lepas tu aku tengok, B, kau ketuk pintu aku ke? Lepas tu dia tak balas juga nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu aku pun sambung untuk mandi. Aku mandi guna air panas sebab kat hotel tu dia ada air panas. Lepas tu aku mandi air panas mana-mana dah 5 minit. Air tu jadi sejuk. Menjerit lah aku, ya Allah. Menjerit lah aku, Jablay. Memang aku menjerit lah kat situ macam,
Weh, sejuk Lepas tu aku pun keluar dari pintu sebab Swiss pemanas air tu ada dekat luar bilik. Jadi mesti ada orang yang tutup kan Swiss tu nak dijadikan ceritanya. Lepas tu aku pun keluar. Maksudnya aku buka pintu tu. Lepas tu aku nak marah adik aku tu lah. Mesti dia, tak ada orang lain je yang tutup Swiss tu kan. Aku buka je pintu tu. Aku nak marah dia. Aku tengok-tengok dia dah tidur sebelah mak aku nak dijadikan ceritanya. Dia dah tidur sebelah mak aku. Lepas tu aku pun sambung mandi. Aku sambung berak nak dijadikan ceritanya. Aku keluar daripada bilik air nak dijadikan ceritanya. Aku pun nak tidur. Waktu aku nak tidur tu aku tengok adik aku bangun. Okey, dia bangun. Aku cakap lah, tadi kau kan yang tutup Swiss aku nak mandi. Swiss pemanas saya yang kau tutup kan. Lepas tu dia tak mengaku. Lepas tu dia senyap je. Lepas tu mak aku dengar kita orang bergaduh. Mak aku marah. Mak aku suruh adik aku tidur dekat bawah sekali dengan aku nak dijadikan ceritanya. So, aku kena tidur sebelah adik aku lah nak dijadikan ceritanya. Sebab memang siapa lagi yang boleh tutup Swiss pemanas air tu? Dia je lah, sebab yang lain tengah tidur kan. Aku tak tahu kalau abang aku ke yang tutup. Tapi memang adik aku je yang berjaga sekali dengan aku malam tu. Waktu tu dia tengok TV nak dijadikan ceritanya. Lepas tu mak aku dengar benda tu. Macam aku cakap tadi, mak aku dengan kita orang bergaduh. Lepas tu mak aku suruh adik aku tidur sekali dengan aku dekat bawah. So kita orang tidur sama-sama nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, esok pagi aku tanya adik aku, B, malam tadi kau ada bangun terjaga ke tengok TV? Dia kata tak. Lepas tu aku cakap, kau jangan nipu. Semalam kau dah lah, sebab engkau lah aku nak marah ibu. Lepas tu dia cakap tak. Dia cakap tak, betul-betul tak. Waktu tu dia kecil, dia darjah 1 ke darjah 2. Dia memang cakap betul-betul bukan dia. Dia tidur nak dijadikan ceritanya. Persoalannya lah sekarang tu yang aku terfikir, memang aku terfikir betul-betul gila bab ni. Aku terfikir betul-betul siapa yang bangun tengok TV tu. Dan siapa yang tidur sebelah aku. Siapa yang tidur sebelah aku dekat bawah tu, yang mak aku marah tu. Sebab bila aku bangun pagi, aku tengok adik aku tidur dekat sebelah mak aku. Kau faham tak? Macam tu cerita dia. Siapa yang tidur sebelah aku, yang mak aku suruh tidur sebelah aku tu. Sedangkan bila aku bangun pagi, aku tengok adik aku dah tidur sebelah mak aku dekat atas katil. Korang faham tak? Korang faham kan? Macam tu. Siapa yang tengok TV malam tu, dan siapa juga yang kena marah tu? Memang akulah yang kena marah. Dan adakah adik aku sekali yang kena marah? Sebab bila aku bangun pagi, aku tanya dia, tak. Lepas tu aku tengok dia dah tidur sebelah mak aku. Sebab waktu aku tidur tu, dalam pukul berapa, memang dah nak pagi lah. Sebab takkanlah bila adik aku boleh berani balik naik atas katil tidur sebelah mak aku. Sebab dia memang dah kena marah. Waktu tu memang kita orang kena marah. Takkanlah dia boleh berani tidur sebelah mak aku kan. Lepas tu aku cakap dengan dia lagi sekali, betul ke tak? Dia kata tidak nak dijadikan ceritanya. So persoalannya macam tu. Aku tak tahulah memang siapa. Tapi memang itu memang hari last kita orang check in dekat hotel tu. Hari tu juga kita orang check out. Sebab bapak Zara aku kena balik awal. Maksudnya ada satu lagi bilik kosong dekat rumah nenek. Jadinya kita orang check out. Hari tu juga kita orang check out. Kita orang tidur rumah nenek. Maksudnya hari raya pertama, tengah hari ke petang tu kita orang dah tidur dekat rumah nenek. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Cuma kita orang kena check in malam sebelum nak raya je. Sebab waktu tu rumah penuh sangat, tak ada tempat langsung nak tidur. So hari tu, siang tu kita orang dah check out. Kita orang pergi rumah nenek, tidur dekat rumah nenek. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so dengan habisnya chapter ketiga kita yang bertajuk hotel tadi. So habislah cerita seram kita nak dijadikan ceritanya macam tu. So aku minta maaf kalau cerita aku ni tak berapa seram, tak berapa nak best lah nak dijadikan ceritanya. Aku minta maaf sangat-sangat. Aku janji untuk konten yang akan datang, aku akan buat konten yang lagi best daripada ni. Dan kepada korang yang main Mobile Legend, korang kena stay tune. Sebab nanti insyaAllah kepada orang yang terpilih, aku akan pilih korang untuk main sekali game dengan aku. Dan kita buat konten YouTube sama-sama nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan kepada korang yang belum lagi tekan link yang ada dekat section komen kat bawah ni, korang kena tekan link tu, download, register, screenshot yang korang dah buat account tu, korang hantar dekat DM Instagram aku. Nanti aku akan hantar dekat korang link group WhatsApp Ikmal Legends. Atau kepada korang yang main Mobile Legend, aku akan bagi korang diamond ataupun skin kepada korang yang terpilih lah nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku tak paksa, tapi kalau korang boleh buat, Alhamdulillah. So guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.